Assalamualaikum. Hari ini saya akan bacakan terjemahan surah An-Nisa juzuk kelima ayat 71 sehingga 80, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Sila like video saya dan share banyak-banyak supaya banyak orang lagi mendapat manfaatnya. Dan komen yang murni-murni supaya kita boleh bersahabat di alam maya ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang beriman, bersiap sedialah kamu dan marahlah ke medan pertempuran secara berkelompok atau marahlah bersama-sama serentak. Dan sesungguhnya ada di antara kamu orang yang sengaja memberat-beratkan dirinya, juga orang lain daripada turut mara ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepadaku kerana aku tidak ikut berperang bersama mereka. Dan sesungguhnya jika kamu mendapat kurniaan kemenangan daripada Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengannya. Sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Karena itu, hendaklah orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur syahid atau memperolehi kemenangan, maka kami akan berikan pahala yang besar kepada mereka. Dan mengapa kamu tidak mahu berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah? Daripada golongan lelaki, perempuan mahupun kanak-kanak, iaitu mereka yang sentiasa berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Berilah kami perlindungan dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang yang kafir berperang di jalan Tauhid. Maka perangilah pengikut-pengikut syaitan itu kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu daripada berperang, laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Maka ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebahagian mereka golongan munafik takut kepada manusia musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajipan berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, dan di akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, mendapat pahala turut berperang, dan kami tidak akan dizalimi sedikit pun. Di manapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Sungguh pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini berpunca daripada engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami perbicaraan sedikit pun? Kebajikan apapun yang kamu perolehi adalah dari sisi Allah, dan keburukan apa pun yang menimpamu itu daripada kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutuskanmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Inilah terjemahan surah An-Nisa juzuk kelima ayat 71 sehingga 80. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Kepada siapa yang tak sempat untuk membaca,
bolehlah mendengar terjemahan yang saya bacakan ini. Mudah-mudahan dengan kita memahami isi Al-Quran, dapatlah kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Semoga dengan itu kehidupan kita akan diberkati dan dirahmati oleh Allah sentiasa setiap masa, insya-Allah. Jagalah solat kita setiap hari, jagalah Al-Quran, bacalah Al-Quran walaupun satu ayat setiap hari, dan jagalah hati kita supaya sentiasa berhusnuzon dalam setiap perkara, kerana dalam ayat ini Allah telah pun berfirman bahawa setiap perbuatan keburukan yang terjadi adalah hasil daripada perbuatan diri kita sendiri, dan setiap kebaikan itu hasilnya daripada di sisi Allah. Jadi fahamilah maksud ayat ini bahawa setiap kebaikan itu datangnya daripada Allah, kerana Allah sentiasa melakukan yang terbaik untuk kita, dan sebarang keburukan yang terjadi itu adalah hasil daripada tindakan dan perbuatan kita yang sentiasa melakukan kesilapan demi kesilapan dalam mengharungi kehidupan kita. Jadi belajarlah daripada Al-Quran dan ambillah sisi-sisi yang terbaik supaya kita dapat mengambil tindakan yang baik dalam hidup kita, dan seterusnya menjadikan kehidupan kita berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan apa-apa yang dilakukan menjadi manfaat kita di dunia dan di akhirat, dan menjadi satu manfaat kepada masyarakat kita di sekelilingnya, insya-Allah. Terima kasih kerana mengikuti saya, Syirah Dato' Aziz, your life coach.